Assalamualaikum and hi everyone. Untuk video ni kita akan sambung chapter 1 SM015 tajuknya number system, dan kita akan fokus kepada subtopik 1.2 iaitu complex number. Okey, dalam kelas sebelum ni kita dah belajar tentang apa itu real numbers. So this time kita nak belajar kenal apa pula itu complex number. Okey, complex number kita denote dia sebagai atau kita guna simbol Z is equals to A plus BI. Okay, di mana A merujuk kepada satu real number dan BI ini pula adalah yang kita panggil sebagai imaginary number. Okay, so kita ada I di sini. So gabungan A plus BI inilah yang kita panggil sebagai complex number. Okay, nombor complex number ni kita tak boleh plot dia pada real number lain. Okay, so sekarang kita kenal pula bagi I yang di belakang ni dia ada nilai. Okey, dan nilai bagi I ini adalah square root negative 1. So kalau kita nak tukar Z ini, dia adalah A plus B darab square root negative 1. Okey, so I is equals to square root negative 1. Bentuk Z equals to A plus BI ini kita panggil dia sebagai Cartesian form of complex number. Okay. Alright, so kita dah kenal bentuk Cartesian form bagi complex number iaitu Z equals to A plus BI. Now kita nak pergi lebih detail kepada I itu. Okay, nilai I ini. Okay, so Madam akan fokus kepada bahagian yang sini. Okay, kalau kita tengok dekat sini untuk cycle of I. Okay, seperti yang Madam explain dah tadi, I is equals to square root negative 1. Okay, yang itu kita kena hafal atau ambil tahulah general knowledge. Okay, I is equals to square root negative 1. Okay, how about kalau kita ada I squared? So, I squared kita boleh tukar menjadi I darab I. Okay, dan nilai I adalah square root negative 1. So, dia akan jadi square root negative 1 didarab dengan square root negative 1. Dan jawapannya adalah negative 1. Bagi yang tak faham atau tak tahu macam mana boleh dapat negative 1 ini, formula di sini, okay, yang bahagian sini, dia datang daripada index rule, di mana kalau kita ada square root A didarab dengan square root A, jawapannya adalah A. Okey, kita pergi kepada cycle yang seterusnya. How about if we have I cube? So, kalau I cube, kita boleh tukarkan bentuk I cube ni menjadi I squared darab I. Jadi, bila I squared darab I, again, I squared ini kita dah cari tadi, which is nilainya adalah negative 1. So, kita boleh immediately ganti I squared dengan negative 1. Dan kita darab semula dengan I. So, negative 1 times I, kita akan dapat jawapan bagi I cube adalah negative I. Okey, cuba kita buat untuk I4 pula. So, I4, kita boleh tukar bentuk dia menjadi I squared times I squared. Okey. So, I squared darab I squared. Untuk I squared, again, kita dah cari nilainya tadi, which is negative 1. So, kedua-dua I squared ini kita akan ganti dengan negative 1. So, dia adalah negative 1 times with negative 1. Dan kita akan dapat hasilnya adalah 1. So, I4 is equals to 1. Last one, kalau kita kata kita ada I5, so again, tukar dulu bentuk I5 tu, dia boleh jadi I4 times I. I4, kita dah cari tadi, which is nilainya adalah 1. Okay, so kita akan replace I4 dengan 1, dan kita akan darab dengan I. So, actually, I5 is equals to I. Okay, ini kita panggil cycle of I. So, kalau nak cari I6, I7, you can do it by your own. Okay. Next, kita akan pergi kepada example number 5 ini di sini, di mana soalan ini, okay, minta kita transfer the following complex numbers into Cartesian form. Okay, so Cartesian form tadi maksudnya kita nak dia dalam bentuk
A plus bi lah. Okay, we must have the I. Okay, so contoh yang pertama kita ada square root negative 9. Okay, square root negative 9. So macam mana kita nak tukar dia pergi bentuk Z equals to A plus bi. Okay, apa yang kita perlu buat adalah kita tahu atau kita ada knowledge bahawa I is equals to square root negative 1. Kita tahu maklumat ini. Jadi kita kena fikir macam mana kita perlu create that square root negative 1. Okay, so Madam tunjuk satu contoh di sini. Kita ada square root and sekarang kita perlu tukar negative 9 and relate it to negative 1. So apa yang kita boleh buat adalah kita boleh tulis sebagai 9 times with negative 1. Okay, dalam ini masih sama dengan negative 9. Okay, and then based on again another index rule, di mana kalau kamu ada third rule, kalau kamu ada A, square root A darab dengan B, kita boleh pecahkan menjadi square root A times square root B. Okay, so untuk soalan kita ni, kita boleh tukarkan atau jadi bentuk square root 9 times dengan square root 1. Okay, so for square root 9, boleh terus tekan calculator, which jawapannya adalah 3. Dan untuk square root negative 1, kita tahu nilainya adalah I. So kita dapat dalam bentuk Cartesian form, which is 3I. Okay, cumanya dia tak ada nilai A, dia hanya ada B, which is 3I. Okay, ini contoh yang pertama. Ada tunjuk untuk contoh yang kedua, soalan B. Okay, untuk soalan B ni again kita akan guna method yang sama. Kita akan cuba create square root negative 1. So di dalam ni kita boleh jadikan untuk hasilkan negative 2, kita boleh buat 2 times negative 1. Next, kita akan pecahkan square root kita menjadi square root 2 times square root negative 1. So square root 2 and our square root negative 1, kita akan replacekan dia menjadi I. Okay, so ini jawapan bagi soalan B. Okay, untuk soalan C dan D, kamu boleh do it on your own. Okay, next kita pergi kepada equality of complex number. Okay, bila kita sebut perkataan equality, okay, equality di sini dia mestilah melibatkan atau membawa maksud sama. Okay, macam mana kita nak tahu two complex number adalah sama? Okay, so kalau kita baca definition di sini, kalau kamu ada satu complex number, this one, A plus BI, dan dia equal kepada another complex number C plus DI, so bermaksud since we have equal sign here dan both are complex numbers, so kita boleh kata A dengan C adalah sama. The real part untuk complex number ini adalah sama, which is A equal C, dan imaginary part dia B is equals to D. Okay, so kita akan buat comparison real part bahagian A dan juga imaginary part pada bahagian B. Okay, kita tengok example 6 untuk lebih faham. Okay, pada example 6 ini kita ada if X plus YI equals to 8 plus I. Okay, very simple yang ni. Kalau kita ada X plus YI, it is equals to 8 plus I. So, dia suruh kita nyatakan what is the value of X and Y right here. So, apa yang kita boleh buat adalah kita tengok di sebelah kiri ada satu complex number, di sebelah kanan pun ada satu complex number and they are equal. So, apa yang kita perlu buat adalah compare. Real part bahagian A tu kita akan compare sekali. So kita nampak dekat sini real partnya adalah X dan 8. So therefore kita boleh kata by comparison X is equals to 8. Next kita akan compare bahagian yang imaginary, bahagian yang ada I ni. So kalau kita compare, kita nampak dekat sini YI is equals to I. So kita boleh kata Y is actually equals to 1. Okay. So same goes untuk soalan B. Kalau kita ada
A plus BI is equals to 4 minus 5I. So both are complex numbers and dia ada equal dekat sini. So kita boleh buat comparison. Kita compare real part bahagian A. So kita akan kata A is equals to 4 and bahagian imaginary part dia, bahagian BI itu kita akan compare dengan yang ini. So kalau kita tengok dekat sini, okay, sini dan sini ya. Kalau kita compare, BI is actually equals to 5I. Okay, so kalau kita compare, kita nampak dekat sini B is equals to negative 5. Okay, ini berkenaan dengan equality of complex number. The concept is kita kena compare real part of the complex number dan compare dengan imaginary part of the complex number.